Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat dibertemukan kembali dalam kuliah maghrib secara online. Dengan kemudahan yang ada ini, kita gunakanlah dengan sebaik mungkin. Dalam situasi kita masih lagi ber-PKP, masih lagi pergerakan kita terbatas, dan juga kita masih lagi perlu mengikut peraturan-peraturan yang tertentu untuk kita hidup dalam zaman dipanggil zaman pandemik ini. Jadi pada hari ini juga kita mendapat berita yang tidak menggembirakan buat kita, iaitu berita menyedihkan, terutamanya bagi on behalf wakil dari wakil sebagai wakil AJK Surau Al-Qudus Persin 16. Kita mendapat berita yang tidak menggembirakan buat residen penduduk di surau di PPAM Sadri ataupun juga sebagai ahli Korea bagi Surau Al-Qudus Persin 16 Putrajaya. Berita meninggalnya kita punya ahli Korea surau kita yang menetap di blok 2B, tak silap saya tingkat 14, tak silap saya. Jadi berita itu agak mengejutkan buat kita, ialah dalam suasana yang boleh kita anggapkan sebagai nyawa itu berada di hujung tanduk, bila-bila saja boleh kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang telah berusia, sama ada yang masih lagi sihat, segar dan bugar. Tetapi itulah, bila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sekarang, yang mana kita telah baca hadis berkaitan dengan yang maksudnya Rasulullah kata apabila seseorang itu duduk dalam rumah dia dalam keadaan sabar dan menahan diri ketika peristiwa ataupun situasi taun, penyakit yang sedang merebak membawa kepada kematian ini, dia tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tulis kepadanya, apa yang telah ditakdirkan, apa yang telah diqadakkan, qada dan qadar ini, maka kita akan memperolehi pahala syahid. Tapi itulah kata, bila tengok dalam keadaan begini, kita pun yalah, risau pun ada, kesedihan pun ada. Jadi apa yang berlaku itu sebagai takdir daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah dituliskan kepada kita. Jadi insya-Allah pada malam ini pihak Surau Al-Qudus dan juga bersama perwakilan Majlis Perwakilan Penduduk PPAM Sadri Persin 16, insya-Allah jam lebih kurang 9.30 kita akan buat tahlil untuk arwah dan juga untuk inilah keluarga yang sedang berada dalam situasi yang sedih lah sekarang. Jadi usaha kita lah sebagai ahli Korea, kita sama-sama insya-Allah. Kalau tak silap saya ada Tok Ketua, tak silap Tok Ketua kepada blok masing-masing mungkin dah forward link Google Meet yang akan digunakan pada jam 9.30 malam ini. InsyaAllah kita sama-sama bertahlil secara online. Nak bertemu tak boleh, nak turun surau tak boleh kan. Jadi kita bertemulah secara online. InsyaAllah kita pakatlah baca ramai-ramai, kita baca Yasin dan bertahlil. InsyaAllah ada kita bacaan kita itu, ayat Al-Quran kita itu, tahlil kita itu sampai kepada arwah. InsyaAllah akan memudahkan bukan setakat urusannya sahaja, urusan keluarga si mati dan juga
untuk kita dan juga suasana yang kita sedang berada sekarang ini dalam keadaan yang cukup kita rasa tak berapa nak selesa. InsyaAllah kita bertemu jam 9.30 malam ini untuk tahlil online, insyaAllah. Jadi insyaAllah malam ini kita akan sambung pengajian kita yang tajuknya masih sebut umum, kan? Masih sebut umum, walaupun umum tapi kita di sana akan membicarakan juga, iaitu tentang apa yang telah kita huraikan, apa yang telah kita ceritakan pada kuliah yang lepas. Jadi harapnya suara saya dengar clear kat sana. Kita buat live dari rumah ni, rumah saya belum masuk lagi pindah kat PPWM Sadri tu kan. Jadi tunggulah dengan PKP lagi. Jadi insyaAllah lah, sebelum hujung tahun ni kita akan masuk. Kita pun rumah kat Persilapan, tak apa, dekat je. Jadi dalam pengajian yang lepas kita ada menceritakan bagaimana ada seorang hakim ataupun qadi yang menetap di Mesir bila dalam suasana pandemik, dia melakukan beberapa perkara yang menjadi beberapa perkara akhirnya menjadi rutin baginya, iaitu disebabkan suasana pandemik itu dia takut, dia sentiasa berdoa, dia sentiasa berubat dan mencari penawar dan juga beberapa petua supaya tidak terkena penyakit tersebut, sehingga dia buat sakit, mati pula, buat sakit sebab tak nak tengok mayat yang lalu di kawasan perumahan dia. Kita pun kalau duduk di PPYM Sadri itu ataupun PPYM Jintan dan mana-mana di tempat kita, apabila datangnya ambulans, kita pun masing-masing concern lah nak ambil keris kan. Keris orang putih kita nak ambil tahu siapa pula yang dipanggil ataupun diangkat oleh ambulans tersebut. Jadi situasi itu menyebabkan qadi tersebut, hakim tersebut, Ibnu Abi Jarradah Al-Halabi Al-Hanafi yang meninggal pada tahun 819 Hijrah, yang ditulis Ibnu Hajar menulis sejarahnya dalam buku yang kita sebut pada kuliah yang lepas, sebut dalam buku Ibnaul Umur, bagaimana dia takut sangat nampak mayat, takut sangat dia buat sakit supaya dia hilang rasa ketakutan dia disebabkan suasana pandemik ketika itu, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia selamat daripada terkena penyakit yang boleh membawa maut ketika itu di Mesir. Jadi bila tengok balik sejarah itu yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita pun nak tengok juga sejarah-sejarah yang lain. Sejarah-sejarah ini mengajar diri kita. Kalau kita pun tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Dalamnya juga ada sejarah, bagaimana sejarah Nabi Ibrahim AS dengan anaknya. Kita tahu panjang ceritanya sehingga membawa kepada ibadah korban. Bila sebut korban ini, korban kalau kita tulis dalam bahasa Melayu kita tulis Korban. Tapi kalau tulis dalam bahasa Arab ataupun tulis dalam tulisan Jawi, dia akan tulis Qaf Ra Ba Alif Nun. Qaf Ra Ba Alif Nun, kurban. Mungkin juga kalau kita kalau tulis Jawi. Tapi kalau kadang-kadang Arab tulis Qaf Ra Ba Alif Fathatain, baris dua di atas, kurban. Jadi kalau kita buang huruf alif tu dan juga buang huruf nun yang ada pada tulisan Jawi, dia akan jadi tinggal huruf Qaf, huruf Ra, huruf Ba. Qa Ra Ba. Jadi bahasa Arab ni dia punya perkataan yang asal, dipanggil root words. Ini kalau belajar bahasa Arab dipanggil ilmu soroh. Memang kena hafal lah. Jadi kurban ini asal daripada perkataan Qaf Ra Ba. Apa maksud qarabah? Selalunya kita sebut dalam bahasa Melayu juga, iaitu antaranya ialah perkataan, antara pecahan daripada perkataan qarabah itu ialah qarib. Karib, kita sebut dalam bahasa Melayu karib, sahabat karib. Apa dimaksudkan dengan karib? Karib itu maksud dia dekat, sahabat baik. Ataupun istilah zaman sekarang ni budak-budak buat apa? Hashtag BFF kan, dia buat macam ni. Hashtag BFF, best friend forever. Jadi karib dengan kurban qarabah ini memberi maksud itu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan yang kita buat pada Hari Raya Aidil Adha, iaitu menyembelih binatang, iaitu pengorbanan yang kita lakukan ataupun al-udhiyah, yang dalam bahasa Arab kita sebut al-adha. Al-adha itu maksud pengorbanan. Jadi bila tengok sejarah yang berlaku pada zaman pada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, ianya semua amalan itu ialah hendak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam konteks kita kurub korban, mendekatkan apa amalan yang kita lakukan di dunia ini, semuanya menjurus kepada untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat kenapa? Nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendekatkan, untuk menyuci juga hati kita. Kita dengar pula juga majlis ilmu
untuk memperbaiki dalaman diri kita, iaitu makanan secara mental bukan fizikal. Fizikal kita perlu makan makanan, karbohidratnya, protein dan sebagainya. Tapi mental perlu juga dalaman kita, spiritual kita, iaitu pemakanan berbentuk ilmu, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut mendekatkan diri Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang ada sekarang iaitu berlakunya cobaan, berlakunya tribulasi, mihnah, berlakunya tragedi, berlakunya peristiwa yang kita sekarang kita semua terkesan, iaitu suasana pandemik COVID-19, kan? Semua kita terkesan. Tak ada yang dulunya dipanggil M40 kan. M40 kita pun tak ingat lah. M40 gaji mungkin banyak dia tiap bulan, dengan gaji yang banyak dia buat hutang banyak, loan sana loan sini, beli tu, tiba-tiba datang zaman COVID-19 ini, dia punya level daripada M40 tu jadi B40. B40 mungkin jatuh bawah. Jadi kesan daripada situ berantai, akhirnya menyebab tak ada komitmen nak membayar loan-loan yang ada. Jadi semuanya terkesan buat kita. Ujian juga buat kita. Ada yang mampu mengawal ujian, alhamdulillah. Yang tak mampu, itu yang kita tengok tu, data daripada polis, start daripada PKP Mac 2020 sampailah bulan Mei 2021. Data polis kata lebih kurang 1099 ke 1066, tapi 1000 lebih, iaitu berkaitan dengan orang yang membunuh diri sebab tekanan perasaan. Semuanya berkaitan dengan wang, kerja dan sebagainya. Jadi ini semua cubaan buat kita. Jadi kita, antara cara kita nak survive itu, yang kita masih boleh bertindak secara rasional, waras, iaitu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang datang ini semua memang hidup ini penuh dengan ujian. Kalau kita tengok dalam surah apa? Antaranya dalam surah Al-Mulk kan. Antara disebut, Allah sebut allazi khalaqal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kematian dan kehidupan. Al-maut, kematian. Al-hayah, kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata, dialah yang mencipta kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji kamu dalam dunia ini, untuk tengok siapa yang paling baik amalannya. Jadi dalam keadaan sekarang ialah tengok orang yang mampu, ada tak, boleh tak nak bagi rezeki ataupun lebihan rezeki pada dia kepada orang yang kurang bermampuan. Dan kita pun tahu sekarang, ialah masing-masing mungkin terdesak, tapi sekiranya ada mampu nak membantu, contohnya keluarga yang terpaksa kuarantin selama mungkin 10 hari dalam rumah masing-masing, adakah rezeki dia cukup, adakah makanan dia cukup, ataupun adakah duit dia cukup, kita boleh berusaha keluar orang sedikit untuk membantu meringankan beban orang lain. Boleh pahala juga. Itu ujian. Tapi kadang-kadang duit ada banyak, hari kita tak keluar duit, langsung tak membantu Allah. Takkan sikit pun tak boleh. Kalau kita fahamlah keadaannya. Tapi juga untuk diuji di manakah kita. Kalau perasan apa yang kita sebut tadi ayat Quran dalam surah Baqarah, allazi khalaqal mauta wal hayata. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia akan perasan benda ni. Kalau dia dalami dalam buku kitab tafsir pun, Allah akan sebut al-mauta wal hayah. Kenapa kematian dulu baru kehidupan? Sampai macam tu sekali dibicarakan oleh ulama-ulama Islam berkenaan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala kita baca dalam surah Al-Mulk tadi. Al-maut wal hayah. Kenapa disebutkan kematian dulu? Ini nak menyebut kepada kita seolah-olah kematian yang ada dalam surah tersebut, dalam ayat tersebut, ialah kita ini asalnya daripada tiada, ada dan tiada balik. Itulah proses kehidupan kita. Itulah dalam masa yang sama nak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala boleh cipta kita daripada tiada, kemudian kita hidup, kemudian kita tiada. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapakah yang paling baik amalan di kalangan kita, di kalangan kamu. Dan bila sebut kehidupan, saya tertarik dia guna ada satu syair Arab. Yalah, life must go on. Kehidupan, masalah ada macam mana pun cuba kita hadapi. Kita takkan lari daripada masalah. Kita belajar macam mana nak selesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi pepatah Arab yang dia sebut, saya tertariklah, syair bukan pepatah, syair Arab. Katanya, samaniyatun tajri ala nasi kulluhum. Tajri, samaniyah. Ada 8 benda. Tajri ala nasi kulluhum.
8 benda ni sama ni lah. 8 kalau belajar bahasa Arab, nombor, refresh balik siapa yang dah belajar bahasa Arab lupa nombor. 1 wahid, 2 isnani, 3 salasah, 4 khamsah, 6 sab'ah, 8 tis'ah, 10. 8, 8. Kalau macam saya belajar dekat Syria tu, bahasa Arab Parsa Syria, Ammi atau Lurat, temani, tu bahasa Arab dia kan. Temani, 8 benda yang tajri ala nasi kulluhum, yang berjalan, yang berlari, yang 8 benda ni akan terkena kepada ala nasi kulluhum, semua manusia, mereka tak dikecualikan, semua kita. Apa dia? Wala budda lil insan yalqas thamaniyah, kata syair ini. Wala budda lil insan, tidak mesti bagi manusia ini, lil insan yalqa as-samaniyah, dia akan berjumpa dengan 8 benda ini dalam kehidupan kita. Kita akan jumpa benda ni, tak terkecuali, semua pun akan terjumpa benda ni. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang, semua ada rasa kesedih, semua ada rasa keluh kesah. Kita baca apa dia? Sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun. 4 sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun, 4 benda. Kemudian 4 lagi apa? Wa yusrun wa usrun thumma suqmun wa afiyah. 4. Jadi ada 8. Tengok. Jadi betul, kehidupan kita tak akan lepas daripada 8 benda ni. Sururun wa huznun datang dulu. Surur maksud dia gembira, huznun maksud dia kesedihan. Manusia mana tak terlepas daripada rasa gembira dan sedih? Semua ada. Malah Rasulullah SAW pun bila kematian isteri yang disayangi, yang banyak membantunya dalam pergerakan dakwah pada permulaan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, isteri meninggal. Sedih. Abu Talib meninggal walaupun tak Islam, tapi banyak membantu Rasulullah SAW daripada menepis cabaran-cabaran daripada bapa saudaranya sendiri, daripada Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang lain. Meninggalnya Abu Talib, sedih. Manusia biasa ada perasaan gembira dan sedih, kan? Ketika gembira pun dapat, contohlah kita menerima berita kegembiraan, kita pun menangis. Dia rahsia kenapa mata menangis, tak apalah, kita cerita lain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahagian mata ni, bila dalam Al-Quran, mata ni sebenarnya dibanjiri dengan air, tunggu masa je nak keluar, tapi ada penuh dengan air di mata. Kalau air tu tak ada, teringat ada seorang pengurusi surau dekat Ceras, dekat Taman Tun Perak, Bandar Tun Hussein. Mata dia dah tak berapa ada lah air, masalah pada mata dia, menyebabkan apa? Kepala dia pening. Tu dia macam tu sekali. Jadi 2 benda yang pertama kita hadapi, sururun wa huznun. Yang ketiga, keempat, wajtima'un wa furqatun, iaitu kita bertemu dan juga berpisah. Wajtima' juga maksud dia berhimpun dan berpisah. Allah, ini buka pula berita hari ni kejap tadi, pukul 2 petang, pukul 10 pagi pun buka. Maklumlah zaman sekarang bila nak tengok hari raya tu, kita boleh tengok. Dulu bila nak naik highway, tak ada Waze, tak ada apa lagi, apa tu, Allah lupa pula, yang Google Map, tak ada. Radio pun harap dengar radio, tak ada. FB dan sebagainya, sekarang semua on handphone. Kita boleh tengok kawasan-kawasan yang mungkin ada polis, roadblock, dan juga kawasan-kawasan jalan yang ada jam. Boleh tengok pula hari ni tu, dia pakat-pakat nak balik ikut tol Bentung, tak tahulah balik mana, Kelantan ke, Terengganu ke, Pahang ke, wallahualam, tapi disebut jalan sesak. Kenapa nak berjumpa juga dengan family hari raya Aidiladha, yang kita duduk biasa berhimpun, kan? Kalau belah Kelantan tu, Allahuakbar, belah Pantai Timur, kata hari raya meriah, kita pun kahwin orang Pantai Timur, orang faham. Kita baru faham kenapa belah sana meriah pada waktu hari raya Aidiladha. Sebab saya ni orang Pantai Barat belah sini, dia tak sama suasana hari raya Aidiladha belah sini dengan belah sana. Jadi bila dapat berhimpun tu, kita rasa seronok. Tapi wa furqatan, bila berpisah sana, berpisah sini, Allahuakbar, maksud dia tak dapat nak bertemu macam biasalah. Yang sekarang di PJJ, perkahwinan jarak jauh, seorang dekat selatan, seorang dekat utara, Allah, jenuh kalau dah ni lah, jenuh, susah. Dah datang sururun wa huznun, jauh sangat, kan? Seorang duduk Johor Baru, seorang duduk kat Changlun belah sana, Changlun lah, Kok Diang, Changlun lah, Bukit Kayu Hitam, belas sekali tu dia. Utara selatan sungguh naik highway plus projek Lebuh Raya utara selatan. Pisah, kita pun sedih. Berhimpun, kita seronok jumpa kawan-kawan, jumpa saudara mara. Tapi bila kita dipisahkan sekejap, sampai menyambut hari raya itu, dah 2 kali
Tapi raya haji tahun lepas kita dapat balik. Pakai jam semua, hala, highway. Tapi tahun ni kita dapat balik, tak jumpa. Sekarang ni terpaksa lah berjumpa secara maya, guna Google Meet lah, guna Zoom lah dan sebagainya. Itu yang 4. Manusia akan bertemu semuanya. Nak relate dengan ayat ni. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sururun, gembira. Husnun, sedih. Wajtima'un, yang ketiga, ijtima'un, berhimpun. Wa furqatun, iaitu berpisah. Kemudian yang ke-6 dan 7, wa yusrun, dan rasa senang. Senang, kita pernah ada rasa senang. Wa usrun, dan juga rasa susah. Kita dah ada rasa kesenangan, sekarang kita diuji dengan kesusahan. Allahu Akbar. Kadang-kadang itulah, bila kita diuji baru tahu kita di mana. Kadang-kadang bila sebut diuji orang yang susah, sebenarnya diuji juga orang yang berduit juga sebenarnya. Adakah kita ni mementingkan dia ataupun tidak? Bukan dia diuji, kita pun diuji juga. Sama kita bantu kita punya saudara se-Islam, adik-beradik sendiri, kawan-kawan kita ataupun warga negara kita sendiri yang memerlukan bantuan di Malaysia ini. Jadi kita memang tak terpisah daripada wa yusrun wa usrun. Bila sebut kan, kalau kita baca dalam surah, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya pada setiap kesusahan tu endingnya ada kesenangan. Jadi sekarang mungkin masanya kita dalam keadaan susah, jadi kita ikut follow insya-Allah SOP yang ambil vaksin tu contohnya, akan menyebabkan kita jadi senang kemudian. Sekarang susah, insya-Allah akan senang kemudian. Bahawa hari ni tak silap KP Kesihatan kata kawasan Lembah Kelang ni boleh ambil pengajaran daripada apa yang berlaku di Labuan, Pulau Kecil. Kalau kita tengok berita hari tu, 2 bulan lepas Labuan tiba-tiba kes meningkat cukup tinggi. Akhirnya rupanya Labuan setelah turun kes, rupanya dah ramai hampir penduduk di Labuan dah menerima 1 dan juga 2 dos. Akhirnya kes itu turun sampai 26 kes sahaja di kawasan Pulau Labuan. Daripada natijahnya, hasil daripada vaksinasi. Kita usaha. Akhirnya mungkin satu hari nanti mereka pula akan fa inna ma'al usri yusra. Kita nak baca lah alam nasyrah kan, surah asy-syarah insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya pada kesusahan itu ada kesenangan. Fa inna ma'al usri, kesusahan. Di sini disebut usrun kan, ada kesenangan. Disebut sini wa yusrun wa usrun. Manusia memang tak terlepas daripada tempoh masa senang dan juga tempoh masa susah. Kemudian yang ke-7 dan ke-8, sukmun wa afiyah. Sukmun, sakit, wa afiyah, dan juga masa sihat. Sekarang semua pakat risau nak sakit, nak pergi ikut dan tak boleh, nak pergi kerana tak boleh, semua pakai mask, risau sakit. Bila kita sakit pun kita, manusia mana tak pernah sakit? Semua manusia ada sakit. Sekarang pula zaman makan ikut dan ni, nasib baiklah tak ada kedai 24 jam. Tidak, tu dia. Berapa ramai statistik menunjukkan orang yang berumur 35 tahun dah mula start kena penyakit-penyakit yang biasanya terkena kepada orang-orang yang umur 50 sehingga 60. Darah tingginya, diabetesnya, apa lagi macam-macam lah, goutnya, semua ada merasa sukmun, sakit, wa afiyah, dan juga rasa sihat. Jadi kita ulang balik. Sururun, gembira. Saya awal samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. 8 benda ni semua manusia akan menghadapinya. 8 benda ni melalui manusia keseluruhannya. Wala budda lil insan yalqa samaniyah. Tak dapat tidak, mesti bagi manusia akan melalui, bertemu dengan 8 benda ni. Yang pertama tadi sururun, gembira, kemudian wa huznun, kesedihan, wa ijtima'un, bertemu, berhimpun, wa furqatun, berpisah, kemudian wa yusrun, senang, wa usrun, susah, thumma sukmun, sakit, wa afiyah, dan juga rasa sihat. Tubi'at ala qadarin. Dunia ni memang tubi'at ala qadarin. Dunia ni memang di tubi'at ni maksud dia dicetak. Dicetak kan. Dicetak, dunia ni memang ada penuh dengan qadar, penuh dengan benda, perkara-perkara yang keruh. Wa anta turiduha safwan minal aqdha'i wal aqdar. Dan kamu pula hidup di dunia ni nak rasa nak hilang semua benda ini, bersih benda-benda yang bukan-bukan ini, yang keruh dan lagi merosakkan ini, tak boleh. Dunia ni memang cabaran kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
yang memang dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala cipta buat kita adalah untuk melihat di manakah kita ini dalam keadaan sekarang. Kita kedekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, buka Rasulullah, baca cerita motivasi. Ini bagi orang yang mampu lah. Orang yang tak mampu, kalau rasa mental dah sangat down, rasa perlukan kepada rujukan pakar psikiatri, sila pergi ke jumpa pakar-pakar tersebut ataupun kaunselor berdaftar. Sebab kita ni manusia biasa. Kita semua ada masalah dalaman mental health kita. Cuma kita sama ada kita boleh menguasai ataupun tidak. 2 minggu lepas, pihak FB Islami Pusat ada buat talk dengan saya pun ada forward dalam dalam FB surau kita ni, talk bersama survivor penyakit mental ini. Bagaimana dia kata, yang survive itu, ya Allah, dia kata apa? Dia ungkapkan kata-kata daripada Imam Ghazali rahimahullah, tak silap. Katanya, apa yang berlaku sekarang COVID-19 ini bukanlah kita punya ending of the world. Bukan syakawah, bukan kecelakaan. Bukan tragedi, tapi ujian buat kita. Kita pun dengar orang yang survive daripada sakit mental. Dia punya sakit mental tu sampai nak bawa kereta pun tak sanggup. Orang dah kahwin. Sampai sanggup nak bawa kereta pun tak sanggup. Sebab apa? Allah, dia fikir macam-macam. Sampai kesihatan mental dia terjejas. Produktiviti dia sebagai manusia normal pun terjejas. Sampai macam tu. Tapi dia survive. Antaranya ialah dia sikit-sikit, dia kebetulan bapa mertua dia pun salah seorang daripada anak didik Syekh Abdullah Fahim, ulama besar di Peningan yang ada susul galuh dengan bekas Perdana Menteri kita Tun Abdullah Badawi. Pak mertua dia. Jadi pak mertua dia pakai psikologi sikit, ikut kuliah agama yang mendekatkan diri dia dengan pengajian agama, terutamanya penawar bagi hati. Di situlah katanya dia mengenali Imam Ghazali rahimahullah. Sampai dia sebut Allah, dia cerita pasal bab penawar bagi hati, Allah, kita rasa kita tak sampai macam tu semangat dia. Tapi dia sebut, dia kata ini bukanlah tragedi, ending of the world buat kita. Ini ujian buat kita. Ending of the world tu bila kita masuklah alam kubur, dah mati esok, baru kita nak menyesal. Itu barulah tragedi buat kita. Jadi kita pun fikir-fikir betul juga dalam surah yang selalu kita duk baca, imam-imam duk baca dalam surah Munafiqun, ada ayat-ayat belakang. Ya ayyuhallazina amanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Bukannya itu dia punya point dia. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah kata apa? Belanjalah apa yang dalam poket kamu sebelum datang kematian. Wa anfiqu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah kata di dunia ni buat baik, belanja maksud dia bersedekah. Tapi orang yang dah masuk kubur tu kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian orang yang dah masuk kubur tu fayaqula rabbi, dia kata apa? Wahai Tuhan kau Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau lah kau lewatkan sikit kematianku. Dah mati mana nak ada lewat dah, kalau on time lah. Tak ada macam naik kapal terbang. Boleh delay tunggu kita, tapi akhirnya dia tinggalkan kita juga. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau kau delaykan kematianku kejap, bukan waktu ni, maknanya kematian kita ditakdirkan Allah kematian kita jam 12, tapi dia minta delay 12-5 minit contohnya. Fayaqula rabbi laula aqartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah dan wa akum minas salihin, aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Itu barulah tragedi. Bila tengok kepada orang yang tanya live lah FB Islami tentang survivor daripada penyakit mental yang disebutkan tu, ini bukan tragedi buat kita. Maksudnya apa? Kita nak di dunia ni, inilah tempat kita mencari pahala. Itu Hasan Al-Basri kata, manusia, badan kita, semua benda di dunia ni selain daripada makhluk Allah, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk ada limited time, akan ada expired date, ada mati. Tapi amalan manusia tidak ada kematian. So sekaranglah dunia ada tempat kita mencari pahala. Sambung ayat lagi, wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Dan sekali-kali Allah tidak akan melewatkan apabila sampai ajal kematiannya Allah. Jadi inilah peluangnya.
Jadi inilah peluangnya. Jadi dunia ni memang dicipta 8 benda ni takkan manusia takkan dapat elak, iaitu sururun, huznun, ijtima'un, furqatun, yusrun, usrun, suqmun, afiyah. Allah, inilah kehidupan dunia yang memang kita layari tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, tiap-tiap tahun. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dalam suasana pandemik, buka je berita, ya Allah, banyaknya kematian berlaku. Kita tak nak cerita sejarah kita, sikit-sikit insya-Allah kita cerita sejarah tentang pandemik dalam timeline, sejarah dalam timeline Islam ini dicatat oleh ulama-ulama terdahulu sejarahnya. Kita dah baca dah minggu lepas bagaimana yang qadi yang terdapat di Mesir buat sakit sebab tak nak tengok mayat, bimbang kepada kematian, takut yang amat sangat buat sakit. Kata Rasulullah, fana'u ummati bi ta'ni wa ta'un. Perawi daripada Abdullah bin Umar dan juga Abu Musa al-Asy'ari daripada kitab hadis Sahih Al-Jami', hadis bernombor 4231, dan level hadis ni, hukum dia hadis yang sahih. Fina'u ummati bi ta'ni wa ta'un, kata Rasulullah. Fina'u ummati, fana ataupun fana kita sebut dalam bahasa Melayu fana, kehancuran umatku ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ta'ni wa ta'un, iaitu dengan bi ta'ni, dengan bi itu masuk bi, kita baca bismillah dengan nama Allah, ba itu maksud dia bi. Kadang-kadang kita juga sebut billahi dalam sumpah, wallahi tallahi, billah itu ba sumpah, tapi dalam bismillahirrahmanirrahim itu bukan ba sumpah, itu namanya ba huruf jar ataupun kata sendi dalam bahasa Arab. Jadi kata Rasulullah, fana ummati, kehancuran umatku ni bita'ani, dengan peperangan, ta'an cucuk peperangan, wa ta'un, dan juga ta'un, iaitu apa di sini ta'un, iaitu dikatakan, iaitu ta'un ini definisi dalam bahasa Arab, inna ta'un ismun, sesungguhnya ta'un ini merupakan satu isim, nouns, likulli waba'am, iaitu bagi setiap penyakit yang berwabak, yang tashiru bisur'atin, yang merebak dengan cepat sekali, itu namanya ta'un. Jadi kita dalam suasana pandemik COVID-19 ini, nak pula sekarang terbaru dengan varian Delta, dia merebak dengan cepat, itu maksud ta'un. Jadi maksud ta'un. Jadi Rasulullah kata kehancuran umatku ini itu dengan peperangan dan juga ta'un. Jadi kalau buka lah dalam sejarah kan, dalam sejarah antaranya buku Fadlul Ma'un fi Fadli Ta'un, Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un, yang dikarang juga oleh ulama besar kita, ulama Silam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia ada meletakkan hadis ini, dia berbicara kat situ antaranya peristiwa yang berkaitan dengan Ta'un ini, iaitu bita'ni ini peperangan. Kita tahulah peperangan ada berlaku sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada perang Badar, kita ada perang Khandaq, kita ada perang Uhud, dan beberapa peperangan yang mana Rasulullah sendiri terlibat ataupun Rasulullah menghantar wakil. Tapi at-ta'un ini sejarah orang kata sejarahnya yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un, berlaku pertama-tama kali itu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu pada tahun 18 Hijriah. Ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah Islam yang kedua setelah kematian khalifah Islam yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Berlaku ketika itu 18 Hijrah, iaitu Ta'un Amwas yang terletak di kawasan Palestin. Bermula di Amwas di Palestin itu, akhirnya merebak keseluruhan Syam, katanya baik sejarah, keseluruhan Syam. Yang mati ketika itu lebih kurang, antaranya meninggallah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya kan Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal yang meninggal ketika itu. 30,000 orang meninggal ketika itu. Sampai berita itu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, mereka semua diceritakan dalam buku Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un ini. Diceritakan dalam tu ketika itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah teringat hadis ini, fana ummati bi ta'ni wa ta'un, mana kehancuran umatku ini dengan peperangan dan juga penyakit yang merebak berwabak sedang merebak ini. Teringat, mungkin inilah masanya
Benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini pandemik yang antara pandemik yang pertama berlaku dalam sejarah Islam ketika itu, 18 Hijriah, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ketika itu. Yang menariknya, pada tahun 18 Hijriah itu juga Sayyidina Umar menempuhi masa yang tempoh krisis kemanusiaan. Tahun Amwas yang berlaku di Syam, malah di Madinah juga berlakunya Amr Ramadah, iaitu tahun kebuluran yang amat sangat. Apa yang berlaku ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab buat ketika itu? Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar ditulis di sini, dia tak lalu nak makan. Disebut sini, aksama Umar alla yazuqu samnan wala labanan wala lahman hatta yahyan nas. Ditulis oleh sejarah Islam dalam sejarawan Islam dulu, namanya Ibnu Al-Athir, dalam bukunya yang bernama Al-Kamil. Sayyidina Umar, aksama Sayyidina Umar bersumpah alla yazuqu samnan, dia tak akan makan samnan. Samnan ni kita panggil sekarang ni ji apa, dipanggil minyak sapi. Minyak sapi makanan sedap, masuklah nasi Arab, masuklah biryani dan sebagainya. Kalau buat uli roti pun sedap. Tak nak makan ni. Wala labanan, tak nak minum susu dan sebagainya. Laban ni ada, kalau belah Syria ni dipanggil cheese ataupun keju ataupun yogurt. Tapi belah-belah gaf tanah Arab yang belah gaf, belah Afrika, laban tu susu. Wala lahman, tak nak makan nasi, tak nak makan daging. Jam tu sekali Sayyidina Umar bila tengok keperitan yang berlaku di kawasan Amwas, yang ramai yang meninggal 30,000, dan juga tahun Amr Ramadah yang berlaku, kebuluran yang amat sangat yang berlaku di Madinah ketika itu, sampai Sayyidina Umar tak nak menjamah makanan mewah. Cuma disebutlah sejarah ini, iaitu alla yazuqu samnan wala labanan wala lahman, tak makan minyak sapi, tak makan susu, tak minum susu ataupun yogurt, dan juga tak nak makan daging, hatta yahyan nas, sehingga orang ramai itu dapat hidup dengan selesa ketika itu. Macam itulah Sayyidina Umar punya pendekatan ketika suasana yang cukup genting, sampai diceritakan dalam sejarah dalam Bidayah wal Nihayah, antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab, muka dia jadi cengkung kurus kehitam-hitaman kerana apa? Tak makan. Bimbang kat rakyat dia, sampai habis semua apa yang dapat dalam Baitul Mal, habis, tak ada bantuan dah nak diberi. Malah satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kita ada berapa minit lagi? Okey, 8.45 lebih kurang kita berhenti. Sayyidina Umar bin Al-Khattab berjalan malam bersama pegawai nak melihat keadaan rakyatnya ketika itu. Tiba-tiba Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika itu perasan ada satu benda yang baginya pelik. Apa dia? Tak mendengar ketawa-ketawa yang ada dalam rumah. Tak kedengaran riuh-riuh yang dalam rumah menunjukkan kegembiraan dalam rumah ketika itu. Sampai Sayyidina Umar pun bertanya kepada pembantunya ketika itu, kenapa rasa sunyi ni? Biasa kalau jalan malam-malam ada rasa riuh, ada rasa happening dia. Tapi happening dah tak ada. Kemudian jawablah pegawai itu, kata, wahai Amirul Mukminin, macam mana mereka nak rasa happening? Bantuan yang dia berikan pun dah tak ada, tak sampai, dah tak ada. Jadi macam mana nak sampai bantuan kepada mereka? Bila dah bantuan tak sampai, makanan dah tak ada, tenaga of course dah tak ada. Nak gelak pun tak ada tenaga. Ya Allah, punya teruk situasi mereka ketika itu. Sampai macam tu sekali Sayyidina Umar pergi tengok rakyat-rakyat dia yang ada ketika itu. Tengok orang dalam rumah pun tak boleh nak happening. Bila tengok balik cerita apa yang diceritakan ini, Allahu Akbar, rasanya kita pun itu yang dia kata, kalau dulu-dulu PKP 1.0 kita semua duk buat upload dalam FB masing-masing, apa nak makan hari ni, suami nak masak apa, kan? Kemudian duk buat buat kod dalam FB ke media sosial, tulis dalam tu suami tak kenal mauripan, gelak kiki. Tapi sekarang ada yang kata tak payahlah upload lah gambar-gambar makan, sebab di sana, di luar sana pun
ada yang tak dapat nak makan. Kita pun maklumlah zaman sekarang media sosial semua tu dia ada yang beratur panjang nak minta bantuan. Jadi sekiranya kita ada sahabat-sahabat yang memerlukan bantuan, kita hulurkanlah bantuan. Insya-Allah pahala itu akan dikira, dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberat kita di esok di hari kiamat. Kita pun tak tahu macam mana nasib kita esok di hari akhirat. Jadi itulah yang berlaku pandemik yang pertama. Berdasarkan hadis Rasulullah, fana ummati bi ta'ani wa ta'un, kehancuran umatku ini ialah melalui peperangan dan juga ta'un, iaitu yang pertama iaitu ta'un amwas. Kemudian adalah yang lain-lain, ada juga baik sejarah. Sebab itulah Ibnu Hajar Al-Asqalani buat buku antaranya berkenaan dengan penyakit senang merebak mengenai ta'un ini, Bazlul Ma'un fi Batil Ta'un. Ada dia buat, dia ceritakan sebagai panduan buat kita, sebagai kita tahu ini pernah berlaku dalam sejarah Islam. Kemudian antara lagi diceritakan dalam buku Ibnaul Umur bi Abna'il Umur juga daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu satu peristiwa yang cukup perik. Disebut sini iaitu waqa'a bi Makkah waba'un azim. Waqa'a telah berlaku di Mekah waba'un azimun, wabak yang cukup hebat, cukup dahsyat. Azim ni maksud besar, tapi bila nak sebut apa penyakit yang teruk disebut waba'un azim, iaitu berlaku pada tahun 827 Hijriyah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani pula meninggal pada 852. Jadi sempatlah peristiwa itu sempat dirakam oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Mekah. Sekarang pun hari ini Mekah tak semua orang boleh pergi umrah, tak semua orang boleh pergi haji, tapi ada yang dipilih, alhamdulillah. Hari ini pula bacalah harian Metro online, ada rakyat Malaysia terpilih, katanya daripada tahun lepas lagi dia minta untuk pergi haji. Kebetulan dia bekerja di Saudi, di Mekah, di Madinah tu, dia kerja di sana, dia minta tak dapat. Jadi rezeki dia kata seronok tahun ni dapat jadi wakil Malaysia untuk pergi buat haji. Kalau dulu 3 juta, 2 juta, 4 juta, tapi kali ni dia kata lebih kurang 60,000 sahaja yang terpilih untuk melaksanakan ibadah haji tahun ni. Dan kita pula dapat masing-masing, siapa yang dapat vaksin sekian, kerajaan Arab Saudi boleh berikan orang yang nak pergi sana pergi umrah ataupun nak melaksanakan haji. Tapi bila tengok bukan tahun lepas lagi, saya ni pun ada juga ikut kawan-kawan yang ramai juga kawan-kawan yang mutawif ini. Bila maklumat sampai daripada Saudi ke dia orang, dia kata kemungkinan kos untuk umrah dan haji ini naik. Jadi kita pun tak tahu akan datang berapa banyak naiknya, wallahu a'lam. Alang-alang sebut mutawif nak kata situasi kita sekarang dalam keadaan teruk. Seorang kawan saya yang duduk di sarjana utama kawasan yang dekat UiTM Puncak Alam, dia kata tak jauh daripada rumah dia ada seorang mutawif nak bunuh diri, terjun dari rumah. Nampak? Sekarang ni zamannya bukan hang ustaz ke, hang tak ustaz ke, zaman dia memang zaman yang cukup mencabar. Jadi dalam emosi dalaman ni kita supportlah sama-sama ya. Kalau ada masalah apa, kita tanya khabar kepada kawan-kawan. Sampai macam tu sekali seorang mutawif nak terjun daripada rumah dia, bangunan rumah dia, tapi mujurlah si isterinya itu juga orang kata pakar dalam bidang psikologi ni dapat pujuk. Allahu Akbar. Yelah dulu kalau mutawif ni orang dapat seronok pergi jalan, pergi bawa orang nak pergi umrah, orang nak pergi haji kan. Allah rezeki murah. Tapi di Mekah, nak balik cerita ni, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam buku Inba'ul Umur bi Abna'il Umur, berlaku pada tahun 827 Hijrah, waqa'a bi Makkah waba'un azim, iaitu mata fi kulli yawm 40 nafsan, satu hari meninggal seramai 40 orang. Masa itulah, kalau sekarang mungkin ramai. Wa hasara man mata fi Rabi'il Awal, diceritakan sampai bulan Rabiul Awal sebanyak 1,700 orang meninggal di Mekah. Akhirnya diceritakan juga di kawasan Makam Ibrahim itu disebut wa kana atba'ul mazahib asy-Syafi'i, orang-orang yang ikut mazhab Syafi'i di Mekah ketika itu ada 4 mazhab boleh. Yang mengikut mazhab Syafi'i yang semayang di belakang Makam Ibrahim itu yuqimuna indahu salawatihim lam yusalli ma'ahu fi tilkal ayyam illa isnain. Hanya yang solat ketika itu yang ikut mazhab Syafi'i di belakang Makam Ibrahim hanya 2 orang saja. Punya sikit. Tapi wa baqiyatil a'immah minal mazahib al-ukhra, tetapi
orang-orang lain yang ikut mazhab yang lain selain daripada Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali, yang masih ada 4 mazhab ni diguna pakai sampai sekarang, tak ada orang dah nak sembahyang ketika itu. Li adami man yusalli ma'ahum, tak ada orang nak sembahyang masuk. Maknanya masjid ketika itu hampir tutup. Cerita teruknya pernah berlaku suasana yang begitu teruk sekali di Mekah pada tahun 827 Hijriah. Akhirnya menyebabkan Masjid Haram tak ada orang nak solat. Jadi cukuplah setakat ni. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita pada bulan depan di atas kesempatan yang ada ini. Saya ingin mengucapkan kullu wa antum bi alfi khair. Tiap tahun kita berada dalam beribu kebaikan. Ini apabila orang Arab nak sampai hari raya, dia akan sebut saja kullu wa antum bi alfi khair. Setiap tahun kullu wa antum bi alfi khair. Kamu semua, kita semua berada dalam beribu-ribu kebaikan. Lah nak sampai hari raya Aidil Adha ini. Insya-Allah jam 9.30 malam ini kita bertemu kembali dalam Google Meet untuk tahlil secara online bagi kita untuk kita punya ahli Korea yang meninggal bapa mertuanya di blok 2B. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita pada masa akan datang. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang pada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.